Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan guru dan juga semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Bersama saya sekali lagi di bahagian 3 bersama saya, jom belajar, jom berjaya, jom cemerlang. Bersama saya Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Di sini saya teruskan perkongsian tentang strategi pengukuhan dan ulang kaji terhadap subjek pengajian perniagaan, menerangkan strategi yang kelima. Okey. Jadi dalam bahagian pertama dan kedua saya telah terangkan strategi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ya. Jadi saya terangkan strategi yang kelima yang saya biasa lakukan. Okey ya. Saya namakan dia sebagai e-fact ya. Sekarang pun banyak e ya, e-pembelajaran, e-rekod, banyak e lah, tak tersenarai dah ya. Jadi saya pun mengambil idea ya. Tapi di sini e bukanlah elektronik ya. Di sini adalah elaborate ya, ataupun menghuraikan fakta ya. Jadi e-fakta ya. Okey, jadi sebenarnya e-fakta ini kita boleh laksanakan ataupun dia adalah rentetan aktiviti daripada apa yang telah kita buat sebelum tu ya. Contohnya lepas mission 1 to 3 ya, boleh buat effect. Lepas teacher teacher boleh buat aktiviti effect ya. Dan juga lepas aktiviti LMMFD dan one to one coaching boleh juga buat effect ya. Ataupun boleh juga minta pelajar terus saja binakan soalan berdasarkan tajuk yang telah dipilih dan buatlah huraian ya. Jadi dia dijalankan secara individu ya. Okey. Jadi pelajar akan createkan soalan berdasarkan fakta ataupun berdasarkan definisi yang telah dia ada ya. Ataupun kita boleh terus saja buat tentukan topik ataupun tentukan topik berdasarkan undian dan minta pelajar bina soalan. Katalah contohnya 3 soalan. 3 soalan berapa minit? Katakan 4 kali 3 12 minit ya. Okey, jadi kat sini memang sangat ya saya tekankan masa ya. Nampak macam buat latihan menghurai fakta, tapi sebenarnya adalah saya kawal masa yang digunakan untuk menjawab ya. Jadi daripada soalan yang pelajar bina, maksudnya keluar daripada hati nurani pelajar itu sendiri ya, daripada fakta atau fakta yang telah dikuasai, dia bina soalan. Contohnya tadi dalam LMMF ya, dia telah senaraikan hierarki Maslow 5 hierarki Maslow, 5 teori hierarki Maslow ya. Jadi dia pun boleh bina soalan ya. Terangkan 3 hierarki motivasi Maslow yang pertama, 6 markah. Okey. Jadi dia bina berdasarkan apa yang dia ada supaya dia boleh kembangkan ilmu yang dia ada ataupun penguasaan terhadap isi pelajaran yang telah dia kuasai ya. Okey. Jadi sangat menjaga masa. Contohnya kalau 20 minit untuk soalan bahagian A, 4 minit satu soalan. So 4 kali 5. So mesti 20 minit. Siap. Jadi saya akan kawal. Okey, bila masuk minit ke-5 saya cakap, anda mesti dah tamat jawab soalan yang pertama. Okey, dan seterusnya. Anda kena pergi ke soalan yang kedua. Jadi tolong stop. Siap tak siap maksudnya, ataupun you mesti kena beralih ke soalan seterusnya. Untuk pelajar mesti kena beralih ya. Tapi adalah memang yang 1-2 orang yang mungkin nak tulis juga sampai habis baru nak beralih soalan ya. Okey. Kemudian kalau soalan konsep paling minimum 20 minit. Mungkin 20 hingga 20 minit. 20 hingga 25 minit untuk satu soalan konsep. Jadi kalau katakan ada 5 fakta ya. Terangkan 5 proses perancangan dalam soalan konsep. Jadi markah 20. Jadi kita mengambil konsep treasure hunt. 1 minit satu soalan tu, ataupun untuk kita 1 minit kita 1 markah. Jadi kalau 20 minit satu soalan konsep 20 markah ya. Jadi cuba. Okey, jadi memang kawal.
Jadi kalau kata okey, anda mesti telah selesai huraian untuk fakta yang pertama. Anda pergi kepada fakta huraian yang kedua. Jadi mesti macam itulah saya kawal ya bila mereka buat dalam kelas, okey. Jadi apabila mereka tamat, habis, mereka akan semak dan juga biasanya saya minta mereka tukar skrip dengan kawan ya. Jadi supaya macam skrip pun kena tukar dengan kawan yang berbeza pencapaian. Contohnya, jadi tak mau tukar dengan kawan sebelah lah supaya kawan yang lebih jauh yang tak biasa dengan dia tu tahu, boleh lihat ya macam mana style pelajar ni jawab. Berbanding dengan kawan sebelah dia mungkin selalu dia intai-intai ya bagaimana kawan dia jawab ya yang sebelah dia duduk, okey. Begitulah kena tukar jauh-jauh, tak boleh tukar sebelah menyebelah lah. Okey, jadi bila dah siap semak, sama jugalah di sini kalau pelajar ada masalah mereka akan tanyalah cikgu, okey ni boleh bagi berapa markah dan seterusnya lah. Okey, jadi sebenarnya dia boleh dibuat lebih menarik jika kita buat contohnya skrip berantai. Tak adalah okey bagi soalan jawab, bagi soalan jawab. Jadi okey, kalau skrip berantai maksudnya setiap orang katakan saya beri masa 20 minit. Jadi dia boleh pergi ya ke mana-mana 5 tempat kawan dia yang dia pilih untuk dia jawab soalan tersebut. Dia pilih soalan kawan dia yang mana dan dia akan jawab ya. Okey, ataupun secara round table, maksudnya dalam kumpulan. Dalam kumpulan tu maksudnya mereka akan bertukar-tukar soalan. Pusinglah. Jadi dia macam like seperti treasure hunt tadi, tapi dia adalah individu lah. Jadi setiap individu dalam kumpulan ada soalan dan mereka akan pastikan mereka jawab ke semua soalan yang dikemukakan oleh kawan dia dalam kumpulan tersebutlah. Jadi dia dalam kelompok dia saja. Kalau skrip berantai atau mungkin puzzle, tukar dalam kumpulan ni tukar dengan kumpulan ni, atau kumpulan A dengan C, B dengan D dan seterusnya. Itu lagi rencam lah ya. Tapi idea utamanya adalah efek, iaitu nak menghuraikan fakta ya, ataupun nak buat latihan secara bertulis, ada soalan, ada fakta dan memberi huraian ya. Jadi kat sini masa masa mission ya, kata kunci ya sangat berguna. Mereka mudah nak buat huraian jika mereka ingat kata kunci ya. Okey. Boleh kalau ada masalah boleh PM ya ataupun tanya di bawah. Okey. Jadi bila dah habis ataupun mana-mana strategi yang telah kita gunakan tadi, kita kena uji pelajar lah. Biasanya kelima-lima strategi tu memang akan saya gunakan untuk subtopik tertentu. Katakan saya, contohnya macam bab 1 semester 2 kan panjang ya. Jadi saya cut, katakan lepas perancangan. So ada 2 subtopik, pengenalan dengan perancangan. Saya akan buat satu siri ulang kaji. Dan 5 strategi tu boleh ditutup dengan kita uji pelajar. Okey. Jadi dia dah penuh dalam minda dia ni ya. Tanda banyak persoalan-persoalan ya. Mungkin boleh tak dia jawab, boleh tak dia jawab ya. Jadi kita uji dia dengan short test. Jadi mereka akan keluarkan balik semula apa yang telah dia hafal, apa yang telah dia tulis tadi, dia recall balik dan pelajar akan ketahui ya. Pelajar dia akan tahu dia punya pencapaian semasa ya. Jadi short test ni biasanya jadi tak adalah kalau satu sem ni kita cuma ada 2 kali exam, ada ujian sekali dengan trial. Jadi kalau macam tu pelajar dia tak tahu ya dia berada di tahap mana. So dia macam tak akan bertindak lah. Dia rasa selesa, okey, ingat, faham, tahu, tapi dia tidak diuji. Jadi kena uji. Jadi kalau bab yang panjang, kita tak boleh tunggu sampai akhir bab lah baru bagi short test. Kita mungkin pecah kepada 3 kali, 3 slot. Contohnya bab 1 dalam sem 2 panjang, saya buat 3 kali short test ya. Macam itulah yang saya amalkan, yang saya buat. Okey. Jadi oleh kerana masa mencemburui kita, saya terpaksa sambunglah di bahagian 4. Jadi air kopi kat belakang pun dah habis ya.
Tak ada. So, jadi kena cari air kopi dulu, baru kita boleh sambung ke bahagian 4. Ya? Okey, jumpa lagi insya-Allah untuk kali ini di bahagian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Jumpa di bahagian 4. Sekian, terima kasih.